பெப்பர் ஸ்ப்ரேயை அவர் முகத்தில் ஸ்ப்ரே செய்தார். முரளி ஸ்ப்ரே செய்தார். இவரை எடுத்து சரமாரியாக அவர் நெஞ்சில் குத்தினார். அவருடைய நெஞ்சிலும் முரளி 2 முறை குத்தினார். பின்புறம் உள்ள தோட்டத்தில் குழி தோண்டி புதைத்தார். சில ஆதாரங்களை குற்றவாளியே அழித்து விட்டார். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Nah, SLMT TV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan berbagi sebuah kisah dari film yang berjudul Salut. Selanjutnya, mari kita simak, inilah dia alur cerita selengkapnya. Para pemain ataupun tokoh di dalam film ini adalah Arafin, merupakan pemeran utama yang menjadi seorang polisi subinspektor. Ajit adalah kakak dari Arafin. Murali adalah tumbal yang dijadikan tersangka oleh sang polisi. Itulah para pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Selanjutnya, mari kita simak, inilah dia alur cerita selengkapnya. Arafin mendatangi kembali kantor polisi. Marah nelor setelah sekian lama ia meninggalkan kantor polisi tersebut dan mengajukan cuti. இங்கே எஸ்ஐயா இருந்திருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இருந்த பீரியட்ல இருந்தது. Ia kembali dan menemui pengganti dirinya yang bernama Mahes. Ia juga datang ke kantor polisi itu untuk mengangkat kembali kematian Martin Seba. Mahes langsung menemui Arafin dan saling berbicara hangat. இவனை என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. கீ கொடு. என்னங்க? Arafin mengingat kejadian 2 tahun yang lalu saat ia masih menjabat sebagai subinspektor di daerah tersebut. Kekacauan sering terjadi saat mendekati pemilihan umum kepala daerah tempat mereka tinggal. கருணாகரன் சார் வரும்போது ஒரு தள்ளுமுள்ள ஆயிடுச்சு. சாரோட தொப்பியெல்லாம் தூக்கி போட்டு கலாட்டா. விஷயம் வெளியே போச்சுன்னா மொத்த பேரும் கெட்டு போயிடும். வெளியே மீடியாக்காரங்க அத்தனை பேர் நிக்கிறாங்க. எலெக்ஷனுக்கு Arafin yang tengah berkumpul dengan keluarganya merayakan ulang tahun madu keponakannya. Namun, di tengah-tengah acara, Ajit menerima telepon dari anak buahnya. Hingga ia memutuskan untuk meninggalkan pesta dan menuju ke ruang kerjanya bersama anak buahnya. Kemudian diikuti oleh Arafin, yang kebetulan adalah satu tim Ajit yang merupakan tim yang bersama untuk membahas kematian Martin Seba. What's the story? Mereka menyimpulkan kalau pelakunya adalah Murali. Mereka membacakan kejadian yang terjadi sebelum kematian Martin. Menurut penyelidikan, Murali bertengkar hebat dengan Martin setelah ia minum di kedai Tampi. Hingga ia marah kepada Martin dan menyemprotkan air cabai ke muka istri Martin, serta memukuli Martin dan menikam dada Martin dengan obeng yang ia bawa. Kemudian ia membawa kedua tubuh tersebut ke area kebun dan langsung menguburkan keduanya. சில ஆதாரங்களை குற்றவாளியே அழித்து விட்டார். Kakak ipar Arafin mengetuk pintu kamar Arafin sambil memberikannya sebuah handphone yang berisi pesan akan dilakukan kekacauan selama kampanye Sudrakan Strevalam yang akan didalangi oleh Murali. Arafin pun langsung bergerak sendiri tanpa membangunkan kakaknya yang tengah beristirahat. Ia bersama anak buahnya mendatangi rumah Murali dan menjemputnya.
Mereka mengurung Murali tanpa mau mendengarkan pembelaan Murali. Sementara adik perempuan Murali hanya bisa terdiam, melihat kakaknya dijemput paksa oleh polisi. Keesokan harinya, Murali dibawa oleh Arafin dan timnya ke sebuah kebun untuk mencari barang bukti kejahatan yang telah ia buang bersama tim forensik yang juga ikut ke lapangan membantu mereka. சார் கிடைச்சிருச்சு. Namun, di tengah-tengah pencarian kerumunan warga yang kesal kepada Murali yang membunuh Martin dengan kejam, salah satu dari mereka melempar kepala Murali hingga pencarian barang bukti pun dihentikan oleh pihak polisi. Dalam pembahasan berikutnya, Arafin mengatakan kepada kakaknya dan juga timnya untuk mencari lebih banyak lagi bukti yang bisa digunakan untuk membuat Murali benar-benar menjadi bersalah. அவன் மட்டும் முடிவெடுத்தா போதும். Namun Ajit tetap yakin kalau Murali yang telah menjadi dalangnya. Ia malah menantang Arafin untuk mencari sendiri bukti-bukti yang lainnya. Ia menuntut Arafin untuk menemukan hal-hal yang bisa menjadi petunjuk di balik kejadian ini. Sejak saat itu, tekanan demi tekanan ditujukan kepada Arafin. Hingga Arafin yang kesal menghadapi tekanan dari semua pekerjaannya memutuskan untuk mengajukan cuti dan tidak menerima gaji dalam waktu yang tidak ditentukan. Kini Arafin menikmati masa-masa cutinya bersama dengan kekasihnya di Pane. Malu dana. Selama 2 tahun ini, ia sama sekali tidak menghubungi keluarganya ataupun menerima telepon dari mereka. Namun malu, keponakan perempuannya yang paling ia sayangi terus menelponnya. Asas kekasih Arafin terus membujuknya untuk menerima telepon dari Malu. Hingga akhirnya pintu hati Arafin terbuka dan mau menerima telepon dari Malu yang mengatakan kalau 3 bulan lagi ia akan bertunangan dan menikah. Ia sangat berharap Arafin bisa kembali ke kota mereka untuk berkumpul lagi dengan mereka. Lagi-lagi Asas membujuk Arafin hingga akhirnya ia mau kembali menemui keluarganya. Sekembalinya ia ke keluarganya, ia disambut hangat dengan keluarga yang begitu merindukan Arafin. Ada di tengah-tengah mereka, walau mereka sedikit terkejut melihat Arafin datang dengan seorang wanita dan mengaku telah hidup bersama. Saat Arafin menemani keluarga besarnya berbelanja, tanpa sengaja ia melihat adik perempuan Maruli yang bekerja sebagai pelayan di sana. Melihat kehadiran Arafin, adik Maruli segera berlalu. Tapi Arafin malah mengikutinya, hingga adik perempuan Maruli itu malah mengancam Arafin untuk pergi dari hidup mereka, karena Arafin telah menghancurkan hidup Maruli yang sama sekali tidak bersalah. Arafin langsung menemui Maruli di penjara. Tapi Maruli tidak mau berbicara banyak kepada Arafin. Ia bahkan mengancam untuk tidak mengganggu hidup adik perempuannya lagi. அவளோட வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறியாகிட்டீங்களே சார். Anak buah Ajit langsung melaporkan pergerakan Arafin yang mengunjungi Maruli. Maka Ajit memberikan perintah khusus untuk anak buahnya mengawasi kemanapun Arafin pergi. Setelah mengunjungi Maruli, Arafin mengunjungi kantor kepolisian. Namun saat Mahes telah menemukan file tentang Chandra Pillai,
Ajit meminta anak buahnya untuk meminta Mahes menyerahkan file tersebut ke kantornya, yang saat itu filenya sedang kembali dipelajari oleh Arafin. Mereka juga atas perintah Ajit mengambil mobil yang dipakai oleh Arafin. கோர்ட்ல ஃபைனை கட்டிட்டு வண்டி எடுத்துட்டு போ. Dan tanpa sepengetahuan Arafin, salah satu anggota polisi telah memberikan bukti laporan tentang Chandra Pillai kepada Ajit. Kemudian merobek berkas yang asli dan membuangnya. Tapi Arafin tidak kehilangan akal. Ia kembali menggunakan sepeda motor lamanya di sana untuk pergi ke tempat di mana ia bisa membuktikan Maruli tidak bersalah. Ia bahkan kini berani menentang anggota polisi yang menghalanginya. Arafin yang tengah berkumpul dengan keluarga besarnya diperkenalkan dengan calon suami Malu yang bernama Didi. Mereka semua berfoto menggunakan kamera Ajit hingga tanpa sengaja Arafin menemukan foto alamat Chandra Pillai di sebuah desa terpencil. Make sure you... Hingga Arafin pun langsung meninggalkan rumah saat semua orang tengah tertidur pulas. Walaupun Ajit melihat kepergian Arafin, ia tidak mengetahui tujuan Arafin. Arafin mendatangi sebuah rumah yang mengenal Chandra Pillai. Yang mereka kenal adalah seorang yang mampu mengobati penyakit. ஒரு 4.5 லட்சம் ஆச்சு. 10 ஆனாலும் கொடுத்துருப்போம். இப்படி நம்பர் தான் எங்களுக்கும் ஒரு ஆறுதலா இருக்கு. Arafin juga menemukan nama baru yang berhasil ia ajak bekerja sama untuk memberinya petunjuk. Razi Jagaria yang menceritakan kalau ia juga hampir tewas oleh orang yang tidak dikenal. Ia dipukuli oleh pelaku dan menyemprot cairan lada ke matanya. Setelah kesakitan, ia diserang bertubi-tubi hingga dirinya tidak sadarkan diri. Ia masih bisa selamat karena diselamatkan oleh seorang nelayan wanita. Raji juga mengatakan bahwa ia telah melihat pelaku membunuh seorang laki-laki dengan ciri khas, mempunyai bekas luka di lengan sebelah kanannya. Ia mengatakan pelaku mengubur korban di pulau tersebut, serta membunuh anjing untuk membuat bau hingga orang-orang tidak ada yang mencurigai gundukan tanah yang ada di sana. Penyelidikan Arafin yang membawa timnya kini berlanjut ke sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah pulau tersebut. Hingga penjaga rumah tersebut mengatakan kalau Vinaj Mohan yang telah menyewa rumah tersebut. Dan ia akan datang setiap Minggu dan juga Rabu. வீடு யாரோடது? அவங்கெல்லாம் வெளியூர்ல இருக்காங்க. பத்தை எடுத்துக்க சொல்லி பசங்களே சொல்லிட்டாங்க சார். அதத்தான். Namun setelah menyelidiki bagaimana Vinaj Mohan, penjaga itu mengiyakan. Arafin menjadi lebih bersemangat karena ia telah berhasil menemukan benang merah untuk kasus ini. Arafin memutuskan untuk kembali ke rumah dan menyerahkan berkas penyelidikannya kepada Ajit. Ia mengatakan kalau pelaku telah berada di Manglore. Arafin pergi meninggalkan ruangan Ajit. Dan setelah Arafin pergi, ia menyiapkan diri, lalu menelpon Parmon untuk siap-siap berangkat ke Mangalore. Setelah kakaknya pergi, Arafin menelpon tim investigasi dan mengatakan kalau petugas Ajit dan 2 anggota lainnya membawa berkas negara yang mereka sudah tidak ada hubungannya. Ia melaporkan tanpa menyebutkan identitas dirinya, hanya memberi informasi kepada petugas. Petugas pun mencegah mobil Ajit dan memeriksanya. SSB. Mereka menemukan berkas yang dikatakan oleh Arafin. Mereka pun menahan Ajit serta anak buahnya. Setelah dibawa ke kantor polisi di Mangalore, tak lama Arafin menyusulnya dan mengatakan
ia tidak akan menjebloskan Ajit walaupun ia tahu pelaku sebenarnya dan akan memberikan 1 lembar lagi berkas hingga Ajit bisa selamat. மார்டின் ஷீபாவை கொலை பண்ண குற்றவாளி உயிரோட இல்லை. பேரோ மற்ற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை. இல்லை முரளி தோத்துறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. Dan Maruli pun dibebaskan tanggal 2 November. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Salut. Dari film ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan adalah hal yang sangat tidak baik. Apalagi jika sampai melakukan fitnah kepada orang lain. Hal itu tentu merupakan perbuatan yang sangat tercela. Sebaiknya kita berlaku jujur dan senantiasa berusaha menjadi yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Ada istilah mengatakan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semoga kita semua terhindar dari segala sifat tercela dan juga fitnah. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Terus saksikan alur cerita film hanya di SLMT TV. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu ya. Wassalamualaikum.